akan menyebabkan nanti kita menyesal. Apabila kita mengumpat, segala pahala amalan yang kita buat Allah akan pindahkan kepada orang yang kita umpat. Yang penatnya beribadat kita, yang penatnya mengaji, yang penatnya mengajar, yang penat qiyamul lail, yang habis harta berzakat bersedekahnya kita, tiba-tiba pahalanya semua pergi kepada orang yang kita umpat. Alangkah ruginya kita. Adakah kita tidak waras? Adakah kita tidak cerdik? Berpenat lelah membuat sesuatu, kemudian keuntungan sekaliannya diberi kepada orang lain. Maka mari kita mendidik diri kita menjadi orang yang bijak, orang yang cerdik, hamba Allah yang bijak, hamba Allah yang cerdik. Jangan dibiarkan pahala amalan kita dibinasakan oleh lidah kita sendiri. Kontrol lidah kita, kawal lidah kita. Jangan sekali-kali menceritakan tentang kejahatan orang lain, meskipun benda itu betul, kecuali di tempat yang dibenarkan oleh Allah. Itu di antara kebinasaan yang kita akan perolehi dengan sebab lidah. Jadi jagalah lidah kita daripada mengumpat, daripada mengadu domba. Ataupun sekarang ni kita tidak mengumpat dah dengan lidah, kita mengumpat dengan tulisan-tulisan kita. Pun sama hukum dia. Mengumpat dengan lidah ataupun mengumpat dengan tulisan, hukumnya sama. Hukumnya sama. Baik. Ataupun mengawal lidah kita daripada suka bercakap yang sia-sia. Apa maksud perkataan yang sia-sia? Perkataan sia-sia ni perkataan yang tak mendatangkan pahala. Kalau kita cakap pun tak dapat pahala, walaupun satu. Kalau kita tak cakap, tak borak pun tak merugikan akhirat kita. Pahala pun tak dapat, dosa pun tidak. Itu perkataan yang sia-sia. Orang panggil borak-borak kosong. Borak-borak kosong tu maknanya borak yang sia-sia. Cuba kita ubah, kita ubah. Kita kata, marilah kita borak-borak kosong. Cuba kita ubah ayat dia. Marilah kita borak yang sia-sia. Sedap tak bunyi? Kita pun tak seronok nak dengar. Tapi bila kata marilah borak-borak kosong, kita rasa macam tak ada masalah. Rasa macam okey je. Marilah kita duduk lepak-lepak, sembang-sembang kosong. Rasa macam okey. Cuba kita ubah ayat ni. Marilah kita lepak-lepak, borak yang sia-sia. Kan macam kita pun dengar, macam tak sedap. Nampak tak? Jadi perkataan yang sia-sia ni contohnya mana? Kita cerita tentang makanan, cerita tentang minuman, cerita tentang berjalan-jalan. Itu namanya perkataan yang sia-sia. Meskipun perkataan ni tidak mengundang dosa, tapi kata ulama menjadi sebab kerasnya hati kita. Kalau banyak perkataan yang sia-sia kita cakap, boleh menyebabkan hati kita jadi keras. Bila hati kita keras, akibat daripada hati kita keras, susah nak menerima pelajaran. Makna ilmu yang bermanfaat sukar nak masuk ke dalam hati apabila hati kita keras. Sepatutnya kita sebagai muslimin, mukminin, laki-laki ataupun perempuan, memiliki hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang lembut. Oleh yang demikian, kita ni sangat-sangat dianjurkan memperbanyakkan solawat, memperbanyakkan membaca Quran, memperbanyakkan beristighfar. Kerana perbuatan-perbuatan ini boleh membantu membersihkan hati, melembutkan hati. Kata ulama, kalau kita ada masalah dengan keras hati, maka lazimkan diri kamu duduk di dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Insya-Allah, kalau kehadiran kita dengan niat yang baik, Allah Ta'ala akan melembutkan hati kita. Yang paling penting niat kita lah. Meskipun kalau kita duduk dalam majlis ilmu tapi niat kita salah, kita takkan dapat kelebihan tadi. Betulkan niat kita. Kita nak belajar kerana Allah, nak mengetahui ilmu yang baik-baik untuk diamalkan, nak mengetahui benda yang salah, mudah-mudahan dapat kita tinggalkan. Itu niat kita belajar. Jangan kata terlewat, kita tak terlewat lagi. Ada orang kata dah tua-tua terlewat dah, tak ada terlewat. Itu bohong semuanya. Itu dusta, itu bohong, itu perangkap nafsu
dan syaitan yang nak melemahkan kita. Bila kita dah set dekat kepala kita, aku ni dah lambat dah, aku ni dah tak ada peluang dah, jadi dengan sendiri kita takkan bersungguh, dengan sendiri kita takkan bersungguh nak belajar, dengan sendiri kita takkan bersungguh nak mengaji. Sebab kita dah set dah dalam kepala kita, ataupun dah termakan pujukan syaitan dan nafsu tadi yang mengatakan orang dah tua-tua ni dah tak ada peluang nak jadi baik dah. Kita pun lepak je lah, kita pun malas dah nak belajar, nak beribadat dan sebagainya. Kenapa tadi? Termakan pujuk rayu bisikan syaitan dalam hati. Tapi apabila kita duduk di dalam majlis ilmu, maknanya tipu-tipu daya nafsu syaitan tadi akan dibukakan oleh Allah, akan dibukakan oleh Allah. Kita baru tahu, kita akan sedar, Allah akan menyedarkan kita, itu rupa-rupanya permainan syaitan yang nak membiar ataupun nak menyuruh kita, nak mengajak kita supaya jangan sekali-kali bersungguh-sungguh membuat amal soleh. Jangan. Akhirnya nanti kita mati dalam keadaan rugi lah. Bila kita dah tak bersungguh nak beramal soleh, rugilah kita. Itu perangkap syaitan. Sebab tu jangan kita terpedaya dengan perangkap dia. Konon-konon kita ni dah terlewat nak belajar agama, dah terlewat dah nak jadi orang soleh. Dah, selagi kita tidak mati, selagi nyawa kita tak diambil oleh Allah, semua kita ni berpeluang nak menjadi kekasih Allah. Semua ada peluang nak menjadi kekasih Allah, sama ada laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun isteri, anak-anak semua. Maka gunakan peluang ni sebaik mungkin. Gunakan peluang ni sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian aku sebut nafsu yang engkau berkata-kata padanya nafsu dengan yang sia-sia. Barang yang ada memberi mudarat akan dikau. Nampak tak? Jadi dengan perkataan yang sia-sia ni memberi mudarat pada diri kita. Apa mudarat dia? Keras hati di antaranya. Bila keras hati, kita tak suka terima nasihat, kita tak suka nasihat. Bila keras hati, kita jemu dengan ibadat, kita tak seronok dengan ibadat, kita benci dengan nasihat. Nasihat yang baik takkan masuk ke dalam hati kita. Walaupun sehebat mana, semulia mana guru yang menyampaikan, kita tidak akan dapat mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Kita tidak akan dapat mengambil faedah daripada ayat-ayat Quran, daripada ingatan-ingatan agama. Kita tak akan dapat, meskipun kita selalu dengar. Kenapa tadi? Tidak masuk ke dalam tak masuk dalam hati. Kenapa? Hati kita keras. Jadi macam mana nak melembutkan hati ni? Kena banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar, banyak bersolawat, banyak baca Quran. Insya-Allah akan melembutkan hati. Kita akan merasakan kelainannya, manfaatnya nanti, insya-Allah. Jikalau engkau berkata astaghfirullah, maksudnya ganti perkataan yang sia-sia. Contohnya kita berhajat, berasa macam nak sembang-sembang kosong 1 minit. Alangkah besarnya pahala kalau kita gantikan 1 minit tadi dengan Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Seminit. Berapa banyak dah? Silap-silap lebih dah daripada 30 kali. Silap-silap 60 kali kita boleh beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ya Allah. Jadi kita usaha berlatih. Kalau teringat nak sembang-sembang kosong, gantikan dengan istighfar. Kalau kita tengah bawa kereta daripada duduk diam sia-sia tu dalam jam ke, on the way nak pergi pejabat ke, contohlah kita daripada rumah nak ke pejabat makan masa 15 minit, 20 minit. Cuba kita gantikan diam kita tu dengan istighfar. Berapa banyak kita dapat istighfar dalam perjalanan tu? Itu cara dia. Maka terkadang muafakat bagimu daripada saat yang mustajab. Boleh jadi dalam masa setengah jam yang kita beristighfar tadi bertepatan dengan waktu mustajabnya doa.
maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kalau daripada kita diam je, buat kereta diam, setengah jam diam je. Baik kita gantikan dengan istighfar. Boleh jadi dalam masa setengah jam tadi, astagfirullah, 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 sepanjang jalan tadi setengah jam, 15 minit, 20 minit, barangkali bertepatan istighfar kita dengan waktu yang mustajab, yang diistijabkan, yang dimustajabkan doa. Maka terkadang muafakat bagimu daripada saat yang mustajab, diampunkan Allah Ta'ala bagimu, nescaya kamu diampunkan oleh Allah. Ni latihan Imam Ghazali ajar kita macam mana nak jaga lidah, macam mana nak baiki lidah kita. Kurangkan bercakap yang sia-sia, gantikan dengan perkataan yang memberi faedah akhirat. Beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil-sambil duduk, sambil-sambil duduk, astagfirullah, astagfirullah. Target contohnya, satu hari aku mesti 1000 kali istighfar. Target satu hari aku mesti beristighfar 1000 kali. Satu hari aku mesti beristighfar 300 kali. Kita buat target macam tu, kita akan bersungguh lah. Nanti lama kelamaan tak perlu dah nombor-nombor tu. Cuma target tadi tu nak membiasakan, nak memaksa diri kita. Alamak, hari ni aku baru istighfar baru 10 kali lah. Aku target 300 kali. Makna buat lagi, besok cuba lagi. Nanti lama kelamaan kita tak sedar dah terbiasa dengan beristighfar. Tu latihan. Dia kena buat latihan. Kena ada riadah ni, latihan dia. Dia bukan tiba-tiba jadi orang seronok istighfar. Dia bukan tiba-tiba jadi seronok berselawat dah. Dia bukan tiba-tiba berubah, hari ni kita tidur, besok bangun terus rajin berselawat ribu-ribu dah. Dia datang daripada bawah dulu. Latihan dulu. Latihan. Nanti lama-lama jadi kebiasaan dah. Kalau tak berselawat jadi tak seronok dah. Kalau tak selawat jadi rasa bersalah dah. Kalau tak berselawat rasa rugi masa dah. Dia akan jadi macam tu pula kalau dah terbiasa. Tapi kalau kita tak mulakan, sampai bila-bila kita rasa tak ada apa-apa pun kalau dengan tak berselawat, dengan tak beristighfar, tak ada apa-apa pun. Jadi cubalah berselawat. Macam mana nak ingat? Kita target. Sekarang ni ada orang jual macam-macam barang tu kan. Cincin digital yang tekan-tekan tu kan. Tengok dalam beg kuning saya dia jual. Jangan lupa tekan beg kuning ada kat bawah tu. Kempen. Beli tak apa masalah. Okey, target ini 300 kali. Kalau pakai tasbih ni payah nak ingat. Kecuali ada yang untuk ada dia punya tanda-tanda tu. Ada orang ni suka tasbih macam ni. Kadang-kadang tasbih ni jadi asbab kita seronok nak zikir. Nampak tak? Kalau tak ada, kita rasa macam tak syok. Tapi bila ada, kita rasa macam nak seronok nak berwirid, seronok nak beristighfar, seronok nak berselawat. Jadi belilah, buka kat beg kuning kat bawah. Ni siapa ni, ada 97 orang. Ingat saja-saja cakap. Siapa lagi nak tolong kita? Ke kawan lah. Masya Allah. Hari ni 1000 kali, hari ni 300 kali. Beli alat zikir tu supaya kita mudah nak semak. Sampai ke malam, daripada malam ke malam, hari ni baru 15 kali baru. Aduh, gagal hari ni. Besok cuba lagi. Besok cuba lagi. Macam tu lah cara dia. Buka beg kuning tu ada. Harga tak sampai 100, RM50. Cincin digital. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Maka labalah kepada harta beruntunglah. Atau engkau kata, makna kau gantikan perkataan yang sia-sia tadi dengan la ilaha illallah. Kalau kau berasa kau nak bercakap benda sia-sia, kau gantikan dengan la ilaha illallah. Daripada duduk saja-saja tu, sambil tengok TV, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada masalah, boleh. Sambil kita tengok TV, kita pegang tasbih, kita la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Setidak-tidaknya lidah kita sedang beribadat walaupun hatinya tidak dapat mengingat akan erti ataupun maksud. Nanti lama-kelamaan lidah kita dah terbiasa dengan berzikir, dengan bertahlil la ilaha illallah, sambil masak pun la ilaha illallah. Kadang-kadang orang perempuan ni dia rasa ni, orang perempuan ni kadang-kadang dia salah, kita ni orang perempuan ampulah nak beribadat sangat. Dia fikir macam tu. Tengok contoh kan, sejarah kan, Rabi'atul Adawiyah tu, dan banyak lagi sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala hunna. Tengok ibadatnya bagaimana. Jangan kita merasakan kita orang perempuan ni tak layak untuk beribadat. Jangan. Kita sebagai orang perempuan kena target, aku nak jadi orang muslimah yang banyak bersolawat, yang banyak beristighfar. Mesti kena ada semangat macam tu. Jangan kita kata alah ni selawat-selawat banyak-banyak ni bagi orang lelaki je lah. Jangan. Kita punya ibadat, kita punya kelebihan dalam syurga besok. Kita banyak beribadat, kita yang akan mendapat kelebihan yang hebat nanti di hari kiamat. Jangan biarkan suami kita je yang beribadat. Time waktu suami kita tak ada lah. Time waktu suami kita tak ada, kita beribadat. Salawat banyak, istighfar banyak, baca wirid, baca Quran. Time suami ada, khidmat dengan suami, ibadat lagi, pahala lagi besar lagi. Jangan waktu suami ada kita buat rajin-rajin nak baca Quran. Ada orang perempuan dia macam tu. Bila suami ada kat rumah, dia buat nak baca Quran, nak solat tahajud, nak begini begitu. Khidmat dengan suami itu pahala lebih besar daripada kamu membaca Quran. Faham tak? Orang perempuan jangan tertipu dengan nafsu. Nafsu kata baca Quran, padahal suami dia ada, minta izin. Sebab tu kalau kita nak buat amalan sunat, minta izin suami. Awak boleh tak saya nak baca Quran? Awak boleh tak saya nak baca wirid? Awak boleh tak saya nak qiyamul lail? Kena minta izin. Kerana berkhidmat pada suami itu lebih wajib. Lebih wajib. Kalau suami kita izinkan, tak apalah. Tapi kalau suami kita tidak izinkan, maknanya berkhidmat dengan suami itu lebih besar pahalanya daripada kalian maknanya melakukan amalan-amalan yang sunat. Baik, maka adalah bagimu pahala dan pertaruhan barang yang tiada meliputi dengan dia wahammu. Maknanya kalau kamu gantikan perkataan-perkataan yang sia-sia tadi dengan bertahlil la ilaha illallah, meskipun dalam hati kita tidak mengingat akan erti maksudnya, lidah aja la ilaha illallah, tapi fikirannya melayang ke mana-mana. Sesungguhnya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kamu akan mendapat pahala dan pertaruhan yang tiada meliputi dengan wahamu. Makna kau tak boleh nak gambarkan betapa besarnya pahala yang diberi oleh Allah. Kalau seminit la ilaha illallah berapa kali? Kalau 5 minit la ilaha illallah berapa kali? Ambil bawa kereta tu pergi balik kerja, orang nampak bawa kereta tapi orang tak sedar yang dia sedang berzikir. Nampak tak? Cuba berlatih. Kalau tak mula, dia tak akan jadi sampai bila-bila. Bila lagi nak mula? Orang perempuan duduk kat rumah sambil masak, sambil kemas rumah, sambil lipat baju, sambil sapu sampah, mulutnya solawat, mulutnya istighfar, mulutnya bertahlil, banyak pahala dapat. Subhanallah. Bila lagi nak berlatih? Bila lagi? Nanti kita cemburu tengok di hari kiamat orang lain punya balasan jauh lebih dahsyat daripada kita. Kata ulama nanti di dalam syurga ada juga penyesalan. Dalam syurga besok ada juga penyesalan. Penyesalan macam mana? Penyesalan kurang amal. Bila tengok orang lain syurganya hebat, mahliganya jauh lebih hebat, balasan daripada Allah jauh lebih hebat berbanding kita, di situlah kita menyesal. Kalau aku tahu dulu aku berselawat banyak-banyak macam dia, kalau aku tahu dulu macam ni lah balasannya, aku sedekah banyak-banyak macam dia. Tapi dah habislah peluang tu semua. Tu dah habis dah peluang. Nanti dalam syurga ada juga penyesalan. Apabila kita melihat orang lain punya ganjaran lebih hebat, kita menyesal kerana kurang ibadat. Sebab tu kena musabaqah.
Sebab tu kena musabaqah, berlumba-lumba untuk mentaati perintah Allah, bukan berlumba-lumba membuat maksiat, bukan. Jangan lumba buat maksiat, lumba buat ibadat. Kita tengok kawan kita dekat dengan Allah, kita nak lagi dekat dengan Allah. Kita tengok kawan kita banyak baca Quran, kita lagi nak banyak baca Quran. Kita tengok kawan-kawan kita rajin hadir kuliah, kita rajin nak kuliah juga macam dia paling tidak. Bukan lawan kemaksiatan. Kita tengok kawan-kawan kita tak solat, kita pun nak challenge dia, aku pun tak nak solat jugalah macam dia. Kita tengok kawan-kawan kita dedah aurat, kita pun tak boleh jadilah aku ni nak kena dedah aurat juga macam dia. Itu salah. Bukan disuruh musabaqah dalam kemaksiatan, disuruh musabaqah dalam hal kebaikan. Kita tengok kawan kita tu dia suka lawan suami dia, kita pun nak tiru juga lah. Aku pun nak jadi macam dia juga, nak kuat lawan suami. Jangan macam tu. Jangan salah perlumbaan itu. Berlumba jadi baik. Budak bertuah ni. Tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Berlumba, bermusabaqah. Kita dengar wali-waliullah ni, orang hebat-hebat ni, dia selawat satu hari berapa kali? 24,000 kali, 25,000 kali sehari. Dia punya selawat ni tak main 2-300 ni. Dia punya selawat setiap hari 25,000 kali, 24,000 kali dia berselawat. Dalam tak sedar, kalau kita cuba mendapatkan jumlah yang macam tu, dalam tak sedar, setiap minit ataupun setiap jam pasti kita akan berselawat. Sebab itu hikmah dia letakkan nombor-nombor tu. Yang nak banyak tu supaya apa? Nak melatih kita supaya berkekalan sentiasa. Ialah contohnya kita target hari ni nak 1000 kali selawat. Dah tentu makan masa banyak, betul? Jadi dalam tak sedar hari tu, dalam 24 jam kita dah gunakan masa kita 2 jam ataupun 3 jam untuk berselawat, untuk berzikir sahaja, di samping ibadat yang lain kita buat dalam tak sedar. Jadi kalau dah jumlahnya mereka berselawat satu hari 20,000, 30,000, bermaksud sepanjang-panjang hari mereka ini berselawat. Itu hikmah ni yang diletakkan nombor-nombor tadi. Nak membiasakan supaya menjadi orang yang sentiasa berselawat. Tanpa sedar, dia tak perasan, makna separuh hari dia selawat lah. Macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi taufik kita. Kita ni kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik. Tidak mustahil. Kemudian, maka adalah bagimu pahala dan pertaruhan barang yang tiada meliputi dengan dia wahammu. Maksudnya ganjaran yang sangat hebat daripada Allah. Atau engkau berkata as'alullahal afwa wal afiyah. Gantikan perkataan yang sia-sia tadi dengan doa. Apa? As'alullaha al-afwa wal afiyah. Maknanya minta Allah Ta'ala mengampunkan kita dan menyelamatkan kita daripada sebarang kecelakaan. As'alullaha al-afwa wal afiyah, as'alullaha al-afwa wal afiyah, as'alullaha al-afwa wal afiyah. Ulang-ulang, tiba-tiba bertepatan pula dengan masa mustajab doa. Untunglah kita. Bukan orang lain yang untung, kita yang untung. Maka terkadang muafakat elok tilik, maka dimustajab dia oleh Allah Ta'ala akan doamu. Maka lepaslah engkau daripada bala dunia dan bala akhir. Selamatlah engkau daripada bala dunia dan bala akhirat. Apabila doa-doa yang baik tadi dikabul oleh Allah, maka selamatlah kau daripada bala dunia dan bala akhirat. Atau tiada ada daripada kerugian yang amat besar, selamatlah kau daripada kerugian yang amat besar. Selamatlah kau daripada kerugian yang berkekalan dan rugi yang berpanjangan. Rugi di hari kiamat ni, rugi yang berpanjangan sampai bila-bila pun rugi. Kalau rugi kat dunia ni, kita meniaga, rugi sekejap je rugi dia. Sampai kita mati, habislah cerita rugi tu. Kita meniaga rugi, bila kita mati habislah cerita rugi meniaga.
Kita niaga bankrupt. Bila mati habislah cerita bankrupt niaga tu. Tapi kalau yang namanya rugi di hari kiamat ni, ruginya selama-lamanya, tak berkesudahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita supaya senantiasa memikirkan akhirat. Memikirkan akhirat. Meskipun tubuh badan kita duduk di dunia, membuat benda-benda kerja-kerja dunia, tapi hati kita, akal kita, fikiran kita sentiasa memikirkan tentang urusan akhirat. Fikir risau macam mana ni nanti ni. Akhir zaman ni benda macam-macam dah berlaku. Fitnah macam-macam. Aku masih jauh dengan Allah, hati tak baik lagi, hati tak bersih lagi, solat tak khusyuk lagi, solat berjamaah tak istiqamah lagi, ilmu ada tapi tak beramal lagi. Ini benda yang kita nak kena risaukan. Semayang-semayang tapi aku tak berhenti mengumpat lagi, dengki dengan orang lagi, tak boleh jadi ni, sampai bila aku nak macam ni. Ini yang kena risaukan. InsyaAllah akan datanglah pertolongan Allah. Bila kita tidak risaukan tentang hal-hal akhirat, tidak risau untuk memperbaiki akhirat, bagaimana Allah nak datangkan pertolongan? Bagaimana Allah nak datangkan pertolongan kepada hamba-Nya yang memang tak sudi nak memperbaiki akhirat dia? Kita dulu kena wujudkan kerisauan tu dalam hati kita. Kena bersungguh. InsyaAllah akan datanglah nanti pertolongan Allah. Akan datanglah nanti petunjuk daripada Allah. Akan datanglah nanti bantuan daripada Allah. Seberat mana pun, sesukar mana pun, sesusah mana pun, akan jadi mudah apabila datangnya bantuan Allah. Kita kena terbitkan. Dah kena ada harapan nak jadi orang yang hebat di hari kiamat. Kena ada dalam hati kita harapan nak jadi orang yang hebat di hari kiamat besok. Nak jadi wanita solehah yang hebat di sisi Allah. Nak jadi Muslim Muslim yang hebat, yang bertakwa di sisi Allah. Mesti ada azam tu dalam hati. Mesti ada harapan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mesti kena ada azam. Nak jadi orang yang bersih lidah daripada bercakap yang kotor-kotor. Kena ada azam. Aku berazam, aku nak jadi orang yang aman lidah daripada bercakap benda yang haram. Kena ada azam macam tu. Aku nak jadi orang yang bebas lidah daripada bercakap benda haram. Aku nak jaga lidahku, insya-Allah. Aku nak cuba usaha kawal lidah aku. Aku nak usaha cakap yang baik-baik. Mulai hari ini saat ni aku tak nak cerita dah lagi tentang dosa-dosa dan maksiat orang. Aku tak nak. Kena ada macam tu. Insya-Allah. Dan mana tadi tu? Dan rugi yang berpanjangan bahawa luput akan dirimu daripada tiap-tiap faedah yang mulia-mulia ini. Kalau kita sia-siakan masa kita, ataupun kita gunakan lidah kita dengan bertutur perkataan yang sia-sia ataupun yang haram-haram, maka terlepaslah kita, terlepaslah daripada tangan kita kelebihan-kelebihan yang faedah-faedah yang mulia-mulia yang Allah nak bagi. Orang lain nanti dapat di hari kiamat balasan yang mulia-mulia daripada Allah. Kita tak dapat. Rugilah kita. Padahal duduk di dunia yang sama. Kadang-kadang ada orang umurnya lebih pendek daripada kita lagi, tapi pahala amalnya bukan main banyak lagi. Nampak tak? Jadi jangan mensia-siakan peluang yang ada ni. Saki baki umur kita yang tinggal ni, kita perbaikilah betul-betul amalan kita, insya-Allah. Ini nasihat untuk diri saya sendiri, khususnya kepada yang lain-lain. Gunakan saki baki umur kita yang tinggal ni, perbaiki hati kita, bersihkan hati-hati kita daripada hasad, daripada dengki. Kalau orang lain dapat nikmat, doakan agar mereka bersyukur. Jangan sakit hati dengan nikmat yang ada pada orang lain. Jangan cemburu orang lain lebih kaya daripada kita. Jangan cemburu orang lain lebih mewah daripada kita. Jangan cemburu, jangan.
Yang patut dicemburukan apabila tengok orang lain lebih banyak amal ibadatnya daripada kita. Ini yang kita nak kena cemburukan. Kita tengok orang tu lebih wara, kena cemburu. Orang tu lebih taat pada Allah, kita kena cemburu. Macam tu, bukan cemburukan tentang hal-hal dunia. Kita tengok orang tu kaya, kita cemburu, kita iri hati, kita sakit hati. Na'udzubillah, jangan. Jangan hati kita ni cemburu tentang benda-benda dunia. Kena cemburu tentang ibadat, tentang akhirat. Barulah akan memajukan amalan kita, barulah mendekatkan kita dengan Allah. Kalau kita cemburu tentang hal-hal dunia, kita akan dekat dengan dunia, akan jadi gila lagi dengan dunia. Dan engkau jadikan dirimu dan waktumu di dalam yang sia-sia. Habislah masa kamu wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya demi waktu manusia itu di dalam rugi. Masanya sama lah bagi macam orang lain. Orang lain pun dapat 24 jam, kita pun dapat 24 jam. Tapi orang lain 24 jamnya penuh dengan ibadat, dengan pahala. Kita 24 jam penuh dengan yang sia-sia ataupun dengan dosa. Salah siapa? Salah kita. Masa Allah Ta'ala bagi sama. Orang tu pun 24 jam, kita pun 24 jam juga. Orang tu Allah bagi lidah, kita pun Allah bagi lidah juga. Tapi lidah kita cakap benda sia-sia, cakap benda haram. Dia gunakan lidahnya cakap benda yang bermanfaat. Nampak tak? Itu yang patut dicemburui. Itu yang patut dicemburui. Kena azam, aku nak latih diri aku, nak jaga lidah aku. Ni cerita pasal lidah ni. Jangan. Jagalah. Ingat tu Imam Ghazali kata tu, lidah ni cakap seminit dua je jadi asbab amal ibadat kita yang berpuluh tahun tu Allah padamkan semuanya. Allahu Akbar. Dah lah penat nak buat ibadat ni, bukan senang nak buat ibadat. Nak kena lawan nafsu, nak kena lawan setan, nak kena lawan makhluk, nak kena tinggalkan dunia baru boleh beribadat. Tu pun belum tentu dapat pahala lagi. Jadi ini hikmah kenapa Allah jadikan halangan kesusahan nak beribadat. Orang tanya, kadang-kadang kita sendiri terfikir, apa pasal payah sangat nak beribadat ni? Kalau nak buat maksiat kan senang aja. Nak buat maksiat senang aja, ringan aja, tak ada nak berperang, nak berlawan. Tapi bila kata nak buat taat ni, bukan main berat lah. Bukan main berat lagi. Nak kena berperang, nak kena berlawan. Datanglah malah, datang jemu, datang menyampah, datang menyirap, datang meluat, macam-macam. Supaya kita tahu mahalnya pahala. Supaya kita tahu betapa payahnya nak menghasilkan walaupun satu pahala. Bukan senang nak dapat satu pahala ni. Orang yang tak faham tentang ibadat, dia kata senang nak dapat pahala. Banyak halangan yang kita nak kena rempuh. Amal mesti betul, amal mesti ikhlas, akidah mesti betul. Kemudian kena berpantang daripada benda-benda yang merosakkan. Bukan senang. Orang yang jahil saja mengatakan ibadat tu senang. Ibadat bukan senang. Kalau senang ibadat, ramailah penduduk syurga daripada neraka dah. Penduduk ahli neraka tu lebih jauh ramai daripada ahli syurga besok. Sebab apa? Ibadat ni susah, sukar, banyak halangan, rintangan. Tak ramai manusia yang sanggup nak beribadat. Masuklah diri kita sendiri, tak sanggup. Jadi bila kita dah tahu, dah sedar yang amal ibadat ni payah, sepatutnya kita sayanglah pahala. Jagalah baik-baik. Janganlah musnahkan dengan bermudah-mudah kita menyerahkan pahala kita kepada orang lain. Yang penat solatnya kita, yang penat mengajinya kita, yang mengantuk mengajinya kita, yang habis hartanya kita nak bersedekah, nak berzakat, nak berwakaf, nak pergi haji, nak pergi umrah. Kita yang penat. Tiba-tiba pahalanya kita buang macam tu saja. Sebab tu Allah Ta'ala banyak menyindir kita dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Afala ta'qilun. Adakah kamu tak waras? Adakah kamu tidak berakal? Adakah kamu tak cerdik? Adakah kamu tak waras? Cari buat amal banyak-banyak, kemudian runtuhkan balik. Buat amal banyak-banyak, lepas tu runtuhkan balik. Adakah kita tak berakal? Kalau orang yang berakal, sepatut tindakannya bagaimana?
dah tentu dia akan jaga, dia akan pantau, dia akan kawal, dia akan sayang pahala dia. Dia tidak akan bermudah-mudah membinasakan pahala amalnya sendiri. Sebab itu kita ni, kalau kita suka mengumpat, kalau kita ada dengki, maknanya kita orang yang tak bijak. Sebenarnya kita tak cerdik. Kenapa kita tak cerdik? Kita yang berpenat-penat melakukan ibadat, kita sendiri yang meruntuhkan ibadat kita sendiri. Bukan orang lain yang runtuhkan, kita sendiri yang merobohkan. Ibaratnya kita buat rumah, keluar modal 2-300 ribu, buat rumah dah siap, robohkan balik. Jadi cerdik ke tak cerdik? Tak cerdik lah. Nampak tak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang cerdik, insya-Allah. Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Insya-Allah Allah akan gantikan dengan pahala yang lebih baik. Jangan risau, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, jangan risau. Jangan kata Allah tak boleh gantikan pahala-pahala kita yang rosak tu tak. Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemurah. Allah Ta'ala akan menggantikan dengan pahala yang lain untuk hamba-hambanya yang bertaubat. Bateri dah habis. Sedang molek lah tu. Kelas pun nak habis dah ni. Macam tahu-tahu aja ni. Kedah memang set up untuk 1 jam. Ada timer bagus juga macam tu dia ni. InsyaAllah. Kena usahalah, usaha. Jangan kata aku tak boleh. Jangan kata aku tak boleh. InsyaAllah aku boleh dengan bantuan Allah. Tak mustahil aku boleh jadi orang yang soleh-solehah. Jangan kata aku tak boleh. Jangan percaya dengan diri sendiri. Kita ni tak boleh sebab kita percaya dengan diri sendiri. Jangan percaya dengan diri sendiri. Yakin percaya dengan Allah. Yakin dengan Allah. Allah Maha Kuasa keluarkan aku dari lembah maksiat ni. Allah Maha Kuasa tolong aku, mengeluarkan diri aku daripada cengkaman dosa dan maksiat ni. Allah Maha Kuasa. Sebab tu kena gantungkan hati kita pada Allah. Jangan gantungkan pada diri kita sendiri. Kerana diri kita ni lemah, diri kita ni dhaif. Kesabaran kita sangat tipis. Inilah yang menyebabkan kita jadi putus asa selalu. Sebab apa? Kita gantungkan hati kita pada diri kita sendiri. Kita yakin pada diri kita sendiri. Jangan yakin pada diri sendiri. Diri kita ni makhluk yang penuh kelemahan, yang penuh kekurangan, yang tidak ada kekuasaan langsung. Yakin pada Allah yang maha sempurna, yang maha memiliki segala-galanya, yang maha memberi bantuan dan pertolongan kepada kita. Tidak mustahil. Sejahat apa pun kita, seleka apa pun kita, dah berpuluh tahun tak pernah sujud kepada Allah, tak mustahil Allah bantu kita menjadi kekasih Allah. Berapa banyak sejarah kita baca cerita wali-waliullah yang asalnya ahli maksiat, asalnya penzina, akhirnya jadi kekasih Allah. Asalnya pejudi, akhirnya jadi kekasih Allah. Asalnya pembunuh, jadi kekasih Allah. Asalnya pelacur, jadi kekasih Allah. Nampak tak? Jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah. Yakin Allah Ta'ala maha memberi pertolongan kepada kita. Tapi jangan lupa dekatkan diri kita dengan majlis ilmu. Jangan berhijrah tanpa ilmu, nanti disesatkan oleh nafsu. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan lebih-lebih, sekurang-kurang barang yang melazimkan dikau padanya cerca dan hisab dan pemalu dan habas pada hari kiamat besok. Maksudnya kalau lidah kita ni tak cakap benda haram, tapi cakap benda yang sia-sia banyak, akan menjadi sebab juga lewat urusan kita di padang mahsyar besok. Jadi asbab lewat urusan kita di hari kiamat besok, lewat urusan kita di padang mahsyar besok, asbab lidah kita banyak bercakap yang sia-sia, bukan cakap yang haram. Kalau cakap yang haram, banyak cakap yang haram, ini lebih bala lagi, lebih besar celaka dia lagi. Ini cakap yang sia-sia pun kalau banyak, menjadi asbab nanti kita malu di hadapan Allah, malu di hadapan Allah, malu di hari kiamat besok. Maka berusahalah kita. Mudah-mudahan dapatlah kita kontrol sikit. Kontrol sikit. Kerana di antara sifat mazmumah, di antara sifat yang dicela oleh Allah, iaitu mana? Loba bercakap. Loba bercakap. Suka bercakap ni satu sifat yang kecelaan.
Suka bercakap. Nampak tak? Kerana apa? Dengan suka bercakap nanti akan terjatuh kepada perkataan yang haram. Bercakap tak berhenti. Tu. Silap-silap nanti akan tercakaplah benda-benda yang syubhah ataupun tercakap benda yang haram. Jadi kata ulama, orang yang jaga perkataannya dia takkan banyak bercakap. Orang yang jaga lidah dia takkan banyak bercakap. Dia akan bercakap melainkan berhajat. Dia akan bercakap melainkan benda manfaat. Selain daripada itu dia akan banyak diam. Itu tanda-tanda dia. Dia bukan sombong tak, dia nak jaga perkataan dia. Supaya tidak mengeluarkan perkataan yang dosa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahanlah jadilah sikit-sikit insya-Allah, mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah menggunakan kefahaman yang sempurna kepada kita semua. Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semuanya dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dengan berkah doa ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua untuk beramal dengan segala ilmu yang diberi faham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sangat-sangat bergantung dengan Allah, sungguh-sungguh gantung hati dengan Allah, mengharap, memiliki harapan yang tinggi dengan Allah, yakin yang Allah akan menolong, akan membantu kita, yakin yang Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan azam kita, niat kita nak berubah, nak menjadi orang yang baik di sisi Allah. Allah Maha Kuasa nak ubah kita besok pagi. Allah Maha Kuasa ubah kita jadi sebaik-baik manusia. Tapi Allah tidak kehendak, kerana Allah nak suruh kita berlazat-lazat, berseronok-seronok dengan halangan, cabaran, dugaan. Kerana itulah yang nanti menjadi kemanisan dalam ibadat tu sendiri. Yang kita tengok bila seseorang tu contohnya dalam hal-hal dunia lah, kita katakan hal-hal dunia, sebelum dia jadi jutawan, sebelum dia jadi orang berjaya tu, banyak liku-liku hidup, kegagalan, jatuh bangun yang dia dah hadapi. Apabila dia dah sampai satu tahap dia berjaya, makna benda-benda itulah yang menjadi kemanisan dalam perjuangan dia tadi. Jadi di situ dia akan rasa puas. Maka dia akan rasa seronok dengan kejayaan dia tadi tu. Kalau tiba-tiba berjaya je tak seronok. Kalau tiba-tiba jaya tak seronok. Tak ada cabaran. Tapi kalau banyak halangan, jatuh bangun, tiba-tiba berjaya juga, ini dia punya kepuasan dia, kegembiraannya tak boleh nak diceritakan. Begitulah hikmah. Itulah hikmah Allah jadikan susah payah, suka duka di dalam melakukan ibadat ni, jatuh bangun, halangan, cabaran, hasutan dan sebagainya. Supaya nanti kita rasa seronok dalam ibadat ni, insya-Allah. Mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu taala, diberi umur yang berkah, diberi rezeki yang halal yang luas lagi berkah. Mudah-mudahan diberi kesihatan yang berkah, dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang betul akidahnya, yang betul fahamannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, suami yang bertakwa, isteri yang bertakwa, anak-anak yang hormat, yang beradab, berakhlak terhadap ibu bapa kita, insya-Allah. Begitulah juga yang beradab, berakhlak dengan orang-orang soleh, alim ulama, insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jadi salah silap, kekurangan, kelemahan, saya minta ampun, maaf banyak-banyak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya-Allah nanti jumpa lagi kepada kawan-kawan yang mengikuti kelas pengajian secara online. Insya-Allah kita akan bertemu kembali pukul 10.40 malam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.